Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita masuk kepada bab 10 iaitu matematik pengguna pengurusan kewangan. Okey. Dalam 10.1 ni kita akan lihat subjek subtopik perancangan dan pengurusan kewangan. Macam mana kita nak rancang dan macam mana kita nak uruskan kewangan kita. Okey. Dalam 10.11 subtopik yang pertama ni 10.11 kita nak huraikan proses proses pengurusan kewangan. Jadi dalam bab ini awak perlu banyak membaca sedikitlah. Okey, kita lihat di sini isi-isi penting yang ada di dalam perancangan dan pengurusan kewangan. Okey, perancangan dan pengurusan kewangan ni boleh dibahagi kepada dua, iaitu proses pengurusan kewangan, satu lagi pelan kewangan peribadi. Okey, kita lihat terlebih dahulu proses pengurusan kewangan. Proses pengurusan kewangan ni ada beberapa langkah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 langkah. Okey, langkah yang pertama kita nak menetapkan dulu matlamat kewangan kita. Apa matlamat kita? Kita nak kena tetapkan dulu. Jadi, untuk menetapkan matlamat kewangan ni kita kita kena ikutlah konsep SMART ni. Konsep SMART. Ni konsep SMART. Apa maksud SMART ni? Okey. S untuk khusus, spesifik. Bahasa Inggeris dia spesifik. Kena khusus lah. Kenapa? Apa matlamat kewangan kita? Kena khusus. Yang kedua, measurable, boleh diukur. Macam mana nak boleh diukur? Kita lihat selepas ni. Kemudian boleh dicapai. Janganlah matlamat kita tu orang kata terlalu besar sehingga benda tu tak logik untuk kita capai. Okey, seterusnya R, bersifat realistik. Realistik, real lah, real. Tidak kata angan-angan, real. Kemudian yang akhir sekali ada tempoh masa. Tempoh masa kita nak berapa tahun, nak berapa bulan, nak berapa hari. Itu nak kita capai matlamat kita. Dalam masa berapa lama kita nak kena capai matlamat kewangan. Kemudian kita nak menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Pelan kewangan yang ni pelan kewangan peribadi. Melaksanakan. Lepas kita wujud, kita kena laksanakan. Okey. Kemudian lepas kita laksanakan, kita kaji semula. Semak kat mana, adakah ada kemajuan ataupun tidak ada kemajuan. Jadi kita kena kaji semula. Okey. Pelan kewangan peribadi pula terbahagi kepada dua, iaitu aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar. Jadi siapa yang belajar account tu, prinsip account tu, dia tahulah aliran tunai masuk, aliran tunai keluar. Dan kita kena ada lebihan ataupun kurangan. Lebih ataupun kurang. Kemudian barulah kita tetapkan matlamat kita. Sama ada nak matlamat kita nak jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka pendek ni masa dia lama mana? Jangka panjang ni masa dia lama mana? Okay, jangka pendek ni biasanya dalam setahun lah ya. Contohnya awak nak beli telefon tu lah. Telefon pintar. Okay. Kemudian kita menilai keboleh laksanaan pelan ini. Okay. Seterusnya, yang ni awak boleh lihat dalam buku teks muka surat 272. Proses pengurusan kewangan. Proses dia macam tadilah. Kita dah tunjuk dalam bentuk ini lah. Proses dia. Proses pengurusan kewangan. Jadi yang ni dalam bentuk ni sama sahaja ya. Okey. Langkah yang pertama kita nak menetapkan matlamat kewangan. Macam mana kita nak meletakkan matlamat kewangan? Kita kena ada jangka pendek dan juga ni jangka panjang ya, ni jangka panjang. Silap. Nanti cikgu betulkan. Okey, yang ni ialah jangka panjang. Silap cikgu betulkan di sini. Jangka panjang. Yang ni jangka panjang. Okey. Jadi kita kena lihat ada 3
perbezaan antara jangka pendek dan jangka panjang ni. Okey. Okey, kita lihat dulu jangka pendek. Okey, jangka pendeknya tempoh masanya ialah kita nak capai dalam setahun. Ini jangka pendek lah. Dalam setahun saja kita nak capai matlamat ini. Kalau jangka panjang, kalau jangka panjang lebih daripada 5 tahun. Tempoh masanya mesti lebih daripada 5 tahun sebab panjang kan. Jadi kalau jangka pendek dalam setahun sahaja. Okey, ini perbezaan yang pertama. Okey, kita lihat perbezaan yang kedua. Untuk jangka pendek ni sebab dia pendek saja jangka masa dia, maka jumlah yang kita target ni adalah tidak besar. Tidak besar jumlahnya. Mungkin 2-3 ribu sahaja. Okay. Kalau lebih daripada 5 tahun, jangka panjang, biasanya kita melibatkan jumlah yang besar. Contohnya 10,000, 50,000, itu ialah jangka panjang. Okey, kita lihat pula contoh perbezaan yang ketiga. Contoh untuk kita capai jangka pendek ni ialah contohnya nak beli komputer riba. Komputer riba sekarang ni paling murah kadang-kadang tak sampai 1,000. Okey, ataupun 1,500. Itu je lah. Kemudian telefon bimbit, kalau nak pakai telefon bimbit Nokia ke Samsung tu, mahal-mahal tu 1,000 lebih. Maksudnya dalam jangka masa setahun, mungkin awak boleh beli telefon bimbit dengan menyimpan banyak mana. Awak kena kira lah. Jadi biasanya awak sebagai pelajar, awak tidak ada pendapatan. Awak hanya ada duit saku. Jadi kalau duit saku tu biasanya jangka pendek je lah. Komputer riba. Tapi sekarang ni awak boleh minta ya dengan ibu bapa dah. Gitu. Okey. Bagi jangka panjang pula, biasanya ibu bapa awak akan menyimpan dalam jangka masa panjang untuk pendidikan awak ke universiti. Contohnya, simpanan persaraan, dia simpan dalam dalam isteri dia tak ambil-ambil. Pendidikan lah dan juga pendidikan. Dan ada benda lain lagi jangka panjang. Contohnya nak beli rumah. Simpan untuk beli rumah. Okey, simpan. Mungkin 500 sebulan. Jangka masa berapa tahun dia boleh beli rumah. Mungkinlah. Tapi sekarang ni beli rumah dalam bentuk hutang, adalah pinjaman. Okey. Seterusnya contoh ni, matlamat kewangan smart. Okey. Matlamat kewangan, okey, yang jelas ialah aspek paling penting. Dia kena jelas. Paling ni. Aspek yang paling penting. Jadi kita kena jelas matlamat kita. Jadi matlamat kewangan yang berkonsepkan SMART ni, SMART ni akan membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan. Supaya bila dia kawal perbelanjaannya, dia dapat capai matlamat kewangan yang dikehendaki. Jadi awak kena ingatlah 5 kunci ini untuk matlamat kewangan sebab dia adalah aspek yang paling penting dan cikgu dah terangkan di sini. Jadi contoh satu ni awak boleh lihat dalam buku teks. Cikgu akan terangkan contoh satu ini dalam video seterusnya.